الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, sesungguhnya sebaik-baik percakapan dan perkataan ialah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik hidayah itu pula iaitu hidayah yang didatangkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpilih, manusia sebagai contohan, manusia keistimewaan, manusia yang daripada percakapan, perbuatan dan kediaman semuanya adalah menjadi ilham dan ikutan bagi manusia. Ciri-ciri tersebut yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Suratul Ahzab ayat 21. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa harapkan keredaan Allah dan hari balasan kebaikan di hari akhirat nanti, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyak mengingati, sama ada dalam masa susah dan masa senang. Ayat di atas telah menerangkan kepada kita bahawa sesiapa jua yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkehendak diri dia kepada keselamatan di hari akhirat nanti, hendaklah dia menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dan ikutan di dalam kehidupan semasa hidup di dunia sementara ini, sama ada di dalam masalah iman kita, dalam masalah ibadat kita, di dalam masalah muamalat kita, dalam masalah munakahat pernikah kahwin, dan masalah politik dan sebagainya. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan sekali dapat dan boleh kita dilihat daripada syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah taala telah firman kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maksudnya, dan tiadalah kami utuskan engkau wahai Rasulullah malaikat untuk menjadikan rahmat bagi sekalian alam. Saudara kaum muslimin yang dihormati Allah sekalian, perlulah diketahui oleh semua manusia, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa dan sebab apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai ikutan dan contoh tauladan bagi manusia, lebih-lebih lagi kita sebagai umat Nabi kita? Jawapannya iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang maksum, terpelihara daripada dosa-dosa dan kesalahan, dan dia itu adalah membawakan cahayakan kepada kita. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan oleh Al-Quranul Karim ada 5 sifat sebagai yang berikut. Yang pertama, syahidan, menjadi saksi bagi kita. Yang kedua, mubasyiran, membawa berita gembira kepada kita yang melakukan amalan yang saleh. Yang ketiga, nadhiran, memberikan peringatan kepada kita yang melakukan maksiat dan mungkar dan berdosa. Yang keempat, sifat Nabi kita da'iyan ilallah, menyerukan kepada agama Allah Jalla Jalaluh. Yang kelima, sifat Nabi kita sirajan munira, untuk menjadikan dia itu sebagai cahaya yang menerangkan jalan kita kepada syurga. Ini hakikat telah menegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala telah firman kata, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ayat daripada suratul Ahzab 45 hingga 46. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan membawakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyuruh umat manusia seluruhnya kepada agama Allah Jalla Jalaluh dengan taufik dan yang diberikan dan lampu yang menerangkan. Kaum muslimin muslimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, oleh sebab terlalu tinggi sekali martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syarat sebagai sesiapa juga yang melakukan taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah ia melakukan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Syarat ini jelaskan sekali, jadi tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala telah firman kata, "May yuta'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Surah An-Nisa ayat 80. Maksudnya, sesiapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau ya Rasulullah berduka cita, kerana kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi penggawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Wahai sidang Jumaat yang dirahmati, perlulah kita sebagai manusia mengetahui dengan pengetahuan yang putus dan yakin bahawa manusia itu tidak boleh berdalih dan tidak boleh berhujah di hadapan Allah Jalla Jalaluh di hari akhirat nanti, yang mana ialah telah yang mana ianya tidak mengetahui ataupun belum sampai seruan dakwah kepadanya, sehingga mereka tidak melakukan perintahan Allah dan mereka tidak dapat meninggalkan larangan Allah. Lebih-lebih lagi manusia yang hidup pada zaman kita ini sekarang, kemudahan belajarnya ilmu agama terhadap umat kita bersangatan mudah, senang sekali, kerana Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar, membimbing, memimpin umat kepada jalan siratal mustaqim. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Maksudnya, dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seseorang rasul untuk menerangkan kebenaran dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh itu, melalui member yang mulia ini, marilah kita memastikan bahawa kita dan ahli keluarga kita dan jiran kita dan orang yang duduk bawah tanggungjawab kita telah melaksanakan apa syariat dan tetahan perintahan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan segala suluruhan dan meninggalkan segala larangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu
wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan apa jua seluruhannya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu ambillah akan dia serta beramalkan, dan apa jua yang dilarang kamu daripada melakukan, maka patuhlah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat sekali siksaan bagi orang-orang yang melanggarkan perintahan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.